Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hashkin binti Ahmad Tarmizi selaku pembentang pertama bagi kumpulan 4 tutorial hari Rabu akan memulakan pembentangan kita yang bertopik 5 prinsip utama bagi mengekalkan keluarga atau perkahwinan yang berjaya. Kami mendapat tugasan untuk mencari responden dari sudut seorang isteri. Maka berikut adalah beberapa responden yang terdiri daripada ahli keluarga kami sendiri atau kenalan kami sendiri, yang masing-masing telah mendirikan rumah tangga lebih dari 10 tahun. Jadi sudah tentu mereka banyak pengalaman dalam perkahwinan masing-masing. Sebelum kita pergi ke intipati responden ataupun dapatan kami daripada tinjauan ini, eloklah jika kita mulakan dengan pengenalan konsep perkahwinan itu sendiri atau kita panggil nikah. Jadi dari segi bahasa, perkahwinan bermaksud sebuah ikatan atau simpulan. Namun dari segi sudut fahaman Islam pula, perkahwinan ialah satu ikatan yang sah yang menghalalkan pergaulan dan membatas hak serta kewajipan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pembentukan institusi kekeluargaan dalam Islam bermula daripada sebuah perkahwinan yang mengikat seorang lelaki dan seorang perempuan melalui ijab kabul. Maka perkahwinan sepatutnya menjadi satu peristiwa yang bersejarah yang tidak patut dilupakan oleh individu yang terlibat. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, nikah itu adalah sunnahku, maka sesiapa yang membenci sunnahku, maka sesungguhnya ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perkahwinan juga merupakan salah satu cara untuk kita menjaga kehormatan diri kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 golongan yang Allah SWT menetapkan atas dirinya untuk membantu mereka: orang yang berjihad pada jalan Allah, hamba yang mukatab yang ingin membayar harga tebusannya, dan orang yang berkahwin dengan sebab mahu menjaga kehormatan dirinya. Riwayat Al-Tirmidzi. Selain itu, perkahwinan juga merupakan satu tuntutan yang penting dalam Islam bagi menyempurnakan kita sebagai mukmin yang sejati. Baginda bersabda lagi, apabila seorang hamba itu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah berusaha menyempurnakan sebahagian agamanya. Oleh itu, hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada sebahagian lagi yang berbaki. Riwayat Al-Baihaqi. Berdasarkan dapatan daripada tinjauan yang telah kami lakukan kepada 3 responden tersebut itu tadi, kami telah mengumpulkan 5 prinsip yang sering kali atau acap kali diucapkan oleh responden-responden tersebut. Yang pertama iaitu mendekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, menghargai pasangan masing-masing. Yang ketiga, persefahaman antara satu sama lain. Yang keempat, menjaga batas pergaulan. Yang kelima, aktiviti berjemaah. Berdasarkan respon yang kami terima, banyak yang mengatakan mendekatkan diri dengan Allah merupakan salah satu cara yang terbaik untuk meneruskan keberjayaan sesebuah perkahwinan itu. Kerana dalam urusan ibadah, Allah SWT sendiri telah berfirman, maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu supaya berterusan mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Surah Taha ayat 132. Selain itu, firman-Nya lagi, dan adalah ia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberi zakat, dan ia pula adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Surah Maryam ayat 55. Seterusnya, kita akan pergi kepada kepentingan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, kepentingan pertama iaitu memupuk akhlak dan peribadi mulia dalam rumah tangga. Jadi, seperti yang kita tahu, apabila kita dekati diri kita dengan Allah, sesungguhnya hidup kita akan lebih terpelihara di sisinya. Jadi, ini sedikit sebanyak membantu untuk memupuk dan menjadikan kita
sebagai seorang individu yang berpribadi mulia. Kepentingan yang kedua pula ialah mendapat keberkatan dalam kehidupan berkeluarga. Apabila kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita akan memperoleh keberkatan dalam segala apa yang kita lakukan, atau segala apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan juga segala rintihan ataupun dugaan yang mendatang. Jadi keberkatan ini penting supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita lalui tidaklah sia-sia. Yang ketiga atau yang terakhir sekali, kepentingan beribadah atau mendekatkan diri dengan Allah dalam sebuah perkahwinan akan dapat membantu kita menimbulkan rasa bersyukur itu sendiri, kerana apabila kita ditimpa kemalangan atau menerima nikmat, kita akan sentiasa ingat bahawa semua perkara itu adalah datangnya dari Allah, dan dari situ kita akan tidak mudah mengeluh jika datangnya dugaan, dan tidak pula mudah berbangga-bangga apabila diberikan nikmat. Itu sahaja dari saya. Akan teruskan pula dengan pembentangan kedua Ahmad Hedi Iskandar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya Ahmad Hedi Iskandar bin Muhammad Raihan. Saya akan menyambung prinsip kahwinan yang seterusnya, iaitu menghargai pasangan. Saya terdapat dua dalil yang saya temu dan boleh saya kaitkan dengan prinsip ini, iaitu yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, suami dan isteri, iaitu perasaan kasih dan sayang serta belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Kalau dalil yang kedua adalah daripada Hasan Hasih riwayat At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada isterinya. Terdapat 3 cara untuk menghargai pasangan yang dapat saya peroleh daripada ketemu bual bersama responden, iaitu yang pertama adalah melakukan aktiviti bersama dengan pasangan. Setiap pasangan seharusnya kerap melakukan aktiviti-aktiviti bersama di waktu lapang. Sebagai contoh, menonton movie, mengemas rumah atau menanam pokok bunga bersama. Aktiviti-aktiviti seperti ini juga mampu mengeratkan hubungan antara suami dan isteri dengan lebih erat. Di samping, pasangan juga akan lebih serasi kerana merasai bahawa mereka lebih dihargai kerana sentiasa mahukan pasangan mereka berada di sisi mereka dalam apa jua aktiviti. Cara yang kedua adalah mengawal perasaan yang akan mengundang pergaduhan. Apabila pasangan kita berada dalam keadaan marah atau hal yang mengganggu fikiran mereka, cubalah bertenang dan bertanya kepada pasangan tersebut dan mencari penyelesaian bersama. Elakkan tuduhan melulu dan meninggi suara kerana ia akan membawa kepada pergaduhan yang lebih besar. Pasangan yang akan menghargai jika anda lebih bertenang dalam menghadapi sebarang situasi yang sukar. Dan cara yang ketiga adalah menjaga percakapan supaya tidak menyinggung perasaan pasangan anda. Komunikasi ini terbahagi kepada dua, iaitu secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung adalah seperti percakapan, manakala tidak langsung adalah menerusi tingkah laku dan mimik muka. Apabila bercakap dengan pasangan, sekiranya sesuatu itu mengembirakan mereka, kita perlulah menunjukkan reaksi dalam tingkah laku seperti yang menggembirakan, iaitu senyum ataupun jangan manja kepada pasangan anda. Kerana itu dapat menjadikan komunikasi itu sampai mengelakkan percakapan kelihatan suka membebel dan tidak kira lelaki ataupun perempuan yang boleh menyebabkan perasaan pasangan anda menjadi bosan dan akhirnya berlaku konflik. Seterusnya, untuk prinsip yang seterusnya iaitu persefahaman dalam perkahwinan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, persefahaman adalah persetujuan yang dicapai oleh dua ataupun lebih pihak. Jadi dalam konteks perkahwinan, ianya bahawa maksud suami dan isteri perlu saling faham memahami antara satu sama lain dan melengkapi jiwa mereka dalam menguruskan urusan rumah tangga. Terdapat dua dalil yang dapat saya kaitkan terhadap prinsip ini, iaitu pertama daripada
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam rumah Ummul Mukminin Aisyah, kemudian ada salah seorang Ummatul Mukminin mengirimkan sepiring makanan, maka Aisyah memukul tangan pembantu yang mengirim makanan hingga pinggangnya terjatuh dan pecah. Kemudian Nabi Muhammad SAW telah menghimpunkan pecahan piring dan memungut makanannya tertumpah dari piring, dan beliau bersabda, "Ibumu sedang cemburu." Okey, dan daripada surah An-Nisa ayat 4, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan suami, dan daripada keduanya Allah telah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Okey, kepentingan dalam persefahaman kahwinan. Yang pertama adalah memahami perilaku pasangan dengan lebih baik. Proses mengenali diri pasangan bukanlah boleh berlaku secara automatik. Sebaliknya, ia memerlukan masa, dan kerana tidak semua kelebihan dan kekurangan itu dapat dilihat dalam masa sehari. Dalam hal ini, suami dan isteri juga perlulah mendengar setiap perkara yang diutarakan oleh pasangan mereka sedang mengambil berat perkara tersebut, meskipun ianya hal yang kecil ataupun remeh. Apabila kita bersedia mendengar pandangan pasangan kita juga akan menjadi pendengar yang baik apabila kita memerlukan mereka kelak. Kepentingan yang kedua adalah mengelakkan berlakunya keretakan rumah tangga. Apabila hubungan suami isteri ini tidak dijaga dengan baik kerana tidak mencapai persefahaman antara mereka, ianya akan bawa kepada kemusnahan institusi kekeluargaan tersebut. Dan yang lebih teruk adalah penceraian. Jadi dalam senario ini, pihak yang paling menerima kesan buruk adalah anak-anak kerana mereka akan mengalami tekanan serta perubahan perangai dalam jangka masa yang lama disebabkan penceraian ibu dan ayah mereka. Dan kepentingan yang ketiga adalah rumah tangga menjadi lebih tenang dan bahagia jika masing-masing memahami pasangan mereka sendiri. Okey, suami dan isteri perlulah bijak memahami pasangan mereka supaya tidak berlakunya konflik, memandangkan terdapat setengah pasangan yang waktu bersama di rumah mampu mewujudkan perasaan bosan dan timbul permasalah ketidakserasian. Oleh itu, suami dan isteri perlulah menjaga hubungan mereka dengan memahami dan mengatasi masalah tersebut dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang dari segi rohani seperti solat berjemaah, membaca Al-Quran sementara menunggu waktu solat masuk, dan mengamalkan zikir. Nama saya Muhammad Afiq Hakimi bin Muhammad Rizal, dan seterusnya ialah menjaga batas pergaulan. Pengertian pergaulan adalah jalinan hubungan sosial di antara seseorang dan individu yang lain, yang dia juga boleh berinteraksi dalam kelompok. Pergaulan adalah titik tolak bermula pembentukan kepribadian seseorang individu. Perkara ini terbagi kepada dua, iaitu pergaulan yang positif dan pergaulan yang negatif. Dan seseorang individu itu akan menjadi cermin terhadap kepribadian dirinya sendiri melalui pergaulan, baik dari segi pergaulan positif ataupun pergaulan negatif. Dan pergaulan yang positif akan menjadikan seseorang individu itu bekerjasama dengan individu atau kelompok bagi melakukan hal-hal yang positif. Manakala pergaulan yang negatif pula lebih tertumpu terhadap pergaulan bebas. Perkara ini amat perlu dielakkan, terutamanya suami isteri yang sudah pun dalam alam perkahwinan. Pergaulan dari segi bahasa ialah proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok bebas. Dan dari segi agama pula ialah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan bebas boleh dilihat dalam surah An-Nur ayat 30-31 bahawa hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul. Pergaulan dari segi bahasa Arab ialah itilat, yang membawa maksud pergaulan atau pencampuran antara wanita dengan lelaki, dan adalah terminologi yang baru diperkenalkan dalam Islam. Istilah pergaulan atau bercampuran atau itilat adalah membawa kepada kontonasi yang makna yang sesuai dengan Islam. Istilah yang lebih tepat ialah liqa, pertemuan atau musyaqah, penyertaan di antara lelaki dan wanita. Pergaulan sepatutnya ditakrif sebagai batas pertemuan atau penyertaan antara lelaki dan wanita.
Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu berada di atas agama kawannya, maka hendaklah setiap dari kamu memahati dengan siapa dia berkawan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Dan hadis ini menekankan bahawa kita kena jaga dengan siapa kita berkawan, dan sebagai seorang isteri haruslah memantau dengan siapa kita berkawan supaya kita tidak melampaui batas. Antara kepentingan menjaga batas pergaulan adalah dapat mengelakkan fitnah antara suami dan isteri serta pandangan buruk masyarakat terhadap pasangan. Hal ini kerana tindakan yang salah akan mudah diingat oleh masyarakat dan serta membawa satu sebaran yang tidak pasti kesahihannya. Walaupun pergaulan itu tidak terbukti bersalah, atas tindakan yang cuai dari pihak isteri dan suami yang tidak berwaspada dalam pergaulan akan menyebabkan fitnah. Oleh itu, pergaulan isteri dan suami haruslah dikawal pada peringkat awal supaya hal ini tidak terjadi. Seterusnya, untuk menjaga akhlak dan maruah diri serta mengelak dari berlakunya zina. Akhlak diri adalah satu tonggak peribadi seseorang. Kecantikan seseorang manusia terletak pada akhlaknya. Dengan bersikap tidak menjaga batas pergaulan akan menyebabkan keruntuhan akhlak dan moral, dan kerana mengabaikan tuntutan agama. Maruah seseorang akan terjejas kerana akhlak sudah peruntuh lalu membuka ruang untuk mendapat cemuhan daripada masyarakat. Oleh hal demikian, antara penyumbang untuk masalah zina ialah berpunca daripada sikap individu sendiri yang tidak menjaga batas pergaulannya. Seterusnya, menjaga batas pergaulan juga tuntutan agama dan harus diikuti supaya tidak dimurkai Allah SWT. Mahupun begitu, keredoan suami juga penting untuk menjamin isteri ke syurga. Menjaga batas pergaulan bukan sahaja dapat menjaga maruah diri, malah kita juga dapat menjaga hati orang lain yang kita sayang. Prinsip seterusnya ialah melakukan aktiviti berjemaah. Aktiviti berjemaah diterjemahkan berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud beramai-ramai dan bersama-sama, dan juga merujuk kepada perbuatan agama yang membawa maksud mengikut imam di dalam solat. Nabi SAW bersabda, Allah merahmati seseorang lelaki yang bangun malam untuk solat dan mengejutkan isterinya. Sekiranya isterinya enggan, direnjiskan dengan air di mukanya. Allah merahmati seseorang wanita yang bangun untuk solat malam dan mengejutkan suaminya. Sekiranya suaminya enggan, dia merenjiskan muka suaminya dengan air. Hadis riwayat Abu Daud. Terusnya, Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berkahwin iaitu beristeri, maka dia telah melindungi dan menguasai separuh agamanya. Kerana itu, hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dan memelihara yang lagi separuh lagi. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tahawi. Antara kepentingan prinsip ini ialah ia dapat mengeratkan hubungan suami dan isteri. Dengan berjemaah bersama-sama, banyak hal-hal yang baik dapat dikongsi serta masa juga banyak diluang bersama. Bermunajat bersama Allah SWT dapat menyelarikan satu fokus utama kehidupan pada satu masa yang sama. Dan perbuatan solat itu sendiri dapat menghidupkan kembali hati dan juga cinta dalam diri setelah kita berasa tenang sujud kepada Pencipta. Banyak persalahfahaman juga dapat dileraikan sekiranya berjemaah bersama-sama. Seterusnya, ia juga dapat memupuk suasana yang harmoni dalam sebuah rumah tangga. Hal ini kerana pasangan tidak banyak menyimpan perasaan yang tidak terluah disebabkan sibuk atas urusan dunia dan makan hati. Dan di atas tikar sejadah ini juga adalah tempat yang paling sesuai untuk meluahkan rasa. Keadaan yang harmoni dapat dikekalkan sekiranya berjemaah bersama ini diamalkan selalu. Akhirnya, perbuatan berjemaah ini juga dapat menjadi satu contoh yang sangat baik kepada anak-anak, di mana tumpahnya kuah kalau tidak kena singa, dan juga seeloknya melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan budaya harmoni solat berjemaah ini dapat menyatukan keluarga untuk mencipta keluarga yang cintakan akhirat. Semoga semuanya dijamin syurga, insyaAllah. 5 prinsip ini amatlah penting untuk menjamin kelestarian sesebuah rumah tangga itu sendiri. Dan saya rasa itu sahaja daripada kami dan terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.